Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 10 ingin membentangkan tajuk tugasan kami iaitu terapi rasional emotif tingkah laku atau lebih dikenali sebagai REBT. Sebelum mengenali teori ini dengan lebih mendalam, saya ingin menceritakan serba sedikit tentang teori terapi rasional emotif tingkah laku. Teori terapi rasional emotif tingkah laku ataupun lebih dikenali sebagai REBT merupakan salah satu teori yang terkenal dan sering digunakan oleh psikoterapi serta kaunselor di seluruh negara. Teori REBT ini dipelopori oleh Albert Ellis pada tahun 1955. Teori ini merupakan teori terapi yang pertama menggunakan pendekatan kognitif tingkah laku. Pada awalnya, teori ini dikenali sebagai teori rasional emotif sahaja. Secara umumnya, berdasarkan teori ini, Albert Ellis telah mengemukakan dua jenis model dalam teori ini iaitu model ABC dan DEF. Model ABC ini sangat penting dan merupakan konsep utama dalam teori REBT ini. Objektif teori REBT ini adalah untuk memperbaiki dan mengubah segala perilaku yang tidak rasional ataupun tidak logik menjadi rasional dan logik supaya klien dapat mengembangkan dirinya. Selain itu, objektif teori ini juga untuk menghilangkan gangguan emosi yang merosakkan diri klien itu sendiri. Pada pembentangan ini, saya akan membentangkan tentang pengasas teori serta andaian asas dan prinsip dalam teori REBT. Asas teori rasional emotif tingkah laku ialah Albert Ellis yang dilahirkan pada 1913 di Perth, Pennsylvania, Amerika Syarikat. Beliau merupakan anak sulung daripada 3 adik-beradik. Pada mulanya, Ellis hanya merancang untuk menjadi ahli perniagaan dan novelis. Pada tahun 1934, beliau mendapatkan lulusan dari City of University dengan ijazah dalam bidang pentadbiran perniagaan. Selepas itu, beliau mula bekerja dalam bidang perniagaan dan menghabiskan masa terluang dengan menulis novel, tetapi beliau tidak berjaya menerbitkan sebuah buku fiksi beliau. Kemudian, Ellis memutuskan untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang psikologi klinikal dan menerima ijazah dari Universiti Columbia pada tahun 1943 serta menerima gelaran doktor pada tahun 1947. Beliau dilatih menggunakan pendekatan psikoanalitik untuk menjalankan terapi, tapi beliau menjadi kecewa apabila menyadari bahawa terapi ini kurang membantu kliennya. Beliau mula melihat psikoanalisis sebagai terapi yang terlalu pesif dan terlalu sibuk dengan trauma masa lalu. Selepas itu, Ellis berusaha merancang pendekatan psikoterapi yang lebih aktif dan berfokuskan pada masa ini yang dapat mengurusi dalam jumlah sesi yang minimum. Ellis mula memperkenalkan teori rasional emotif tingkah laku atau lebih dikenali sebagai REBT. Singkatan ini adalah singkatan daripada bahasa Inggeris iaitu Rational Emotive Behaviour Therapy pada tahun 1955. Selain itu, Ellis juga mengasaskan Institut Albert Ellis di New York dan dianggap orang pertama yang memulakan paradigma tingkah laku kognitif serta berpengaruh dalam pendekatan ini, dan beliau mula menggelar dirinya sebagai ahli terapi rasional. Bermula tahun 1954, Ellis mula mengajar dan memperkenalkan teori ini kepada ahli-ahli terapi yang lain. Pada masa itu juga, kebanyakan ahli terapi telah dipengaruhi antara pendekatan tingkah laku ataupun pendekatan psikoanalisis. 2 tahun kemudian, iaitu pada tahun 1997, Ellis memperkembangkan lagi terapi tingkah laku kognitif dan mula bercadang kepada para kaunselor dan ahli terapi untuk mengubah suat, pemikiran dan tingkah laku klien bagi mengatasi masalah mereka. Lalu Ellis terus menubuhkan Institute for Rational Living yang diasaskan sebagai organisasi non-profit pada tahun 1958. Pada tahun 1968, Kerajaan Negeri New York mengiktirafkan institut sebagai institusi dan klinik latihan psikologi. Dan asas yang terdapat dalam teori ini ialah mengandaikan manusia mempunyai kapasiti untuk bertindak dengan cara yang rasional dan tidak rasional. Tingkah laku yang rasional dianggap berkesan dan produktif, manakala tingkah laku yang tidak rasional dianggap akan menghasilkan rasa tidak puas hati dan tidak produktif. Selain itu, terdapat andaian asas yang disenaraikan oleh Ellis yang tingkah laku, perasaan dan emosi secara berterusan saling berinteraksi dan mempengaruhi antara satu sama lain. Kedua, gangguan emosional disebabkan oleh faktor-faktor biologi dan alam sekitar. 3. Manusia juga dipengaruhi oleh orang lain dan orang-orang sekelilingnya, serta individu juga sengaja mempengaruhi orang lain di sekitarnya. Nombor 4. Manusia sering menyakiti diri sendiri secara emosional, kognitif dan tingkah laku.
Nombor 5, apabila berlaku hal yang tidak menyenangkan, individu akan cenderung mencipta atau membuat keyakinan yang tidak rasional mengenai kejadian terhadap dirinya sendiri. 6. Keyakinan tidak rasional juga menyebabkan kepada gangguan personaliti. 7. Kebanyakan manusia mempunyai kecenderungan yang besar untuk membuat dan mengekalkan gangguan emosi apabila individu bertingkah laku menyakiti diri sendiri. Saya akan menyambung pembentangan di bahagian pandangan tentang sifat semula jadi manusia dalam teori REBT atau teori terapi rasional emotif tingkah laku. Terapi yang diasaskan oleh Albert Ellis ini memberi penekanan terhadap hubungan di antara kognitif, emosi dan tingkah laku. Beliau memberitahu bahawa ketiga-tiga elemen ini saling bertindak balas dan mempengaruhi antara satu sama lain. Di samping itu, beliau berpendapat bahawa manusia pada asasnya dilahirkan dengan memiliki potensi sama ada untuk menjadi seorang yang rasional atau tidak rasional. Ini membawa maksud bahawa manusia boleh menentukan sendiri sama ada untuk berasa gembira, menyayangi, disayangi dan mendapat kesempurnaan diri, atau boleh memilih sesuatu yang memusnahkan diri dan mengelakkan daripada berkembang. Matlamat terapi ialah bertujuan untuk menunjukkan kepada klien bahawa pemikiran mereka merupakan punca utama terjadinya gangguan emosi dan tingkah laku yang dialami oleh klien. Seterusnya ialah berusaha ke arah satu perubahan falsafah hidup dan ideologi berpandukan kepada andaian bahawa masalah emosi dan perlakuan manusia adalah berpunca daripada falsafah hidup manusia itu sendiri. Oleh itu, tujuan asal terapi ini ialah bukan sahaja untuk menghapuskan gejala atau masalah klien, tetapi ke arah mendorong klien agar dapat menguji secara kritis nilai-nilai dalam dirinya. Sasaran ahli terapi bukan hanya untuk mengurangkan rasa ketakutan, tetapi juga cuba untuk menangani perasaan kegagalan. Seterusnya, tujuan utama proses terapeutik ialah untuk membantu klien membebaskan dirinya daripada masalah-masalah yang telah dinyatakan atau yang tidak diluahkan kepada terapis. Proses terapeutik terapi rasional emotif tingkah laku merupakan suntikan penyembuhan pemikiran yang tidak rasional kepada pemikiran yang rasional. Terapi ini membuat andaian bahawa manusia merupakan makhluk yang rasional dan gangguan emosi adalah disebabkan oleh pemikiran yang tidak rasional yang wujud dalam hidup seseorang yang telah dipelajari daripada ibu bapa, rakan-rakan dan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Fitri Presneman dan saya akan menerangkan tentang peranan kaunselor dalam teori tingkah laku emotif rasional REBT. Teori ini meletakkan kaunselor dalam bantu klien dalam membebaskan dirinya daripada dicekam oleh pemikiran-pemikiran yang tidak logik atau tidak rasional kepada pemikiran yang lebih rasional. Kaunselor memainkan peranan dalam menunjukkan dan membuktikan kepada klien bahawa sistem kepercayaan klien itu tidak rasional. Kepercayaan tersebut banyak dipengaruhi oleh perkataan seperti mesti, sepatutnya dan harus. Kaunselor akan mencabar dan mengarahkan klien melibatkan diri dalam pelbagai jenis bentuk aktiviti yang boleh mencabar kepercayaan yang tidak rasional yang dialami oleh klien. Kaunselor juga akan membawa klien ke satu tahap kesedaran bahawa masalah klien sebenarnya adalah berpunca daripada diri klien itu sendiri. Dengan menggunakan keanehan dan kelucuan dalam sesi kaunseling untuk menghadapi pemikiran klien yang tidak rasional, kaunselor akan dapat menerangkan bagaimana idea-idea yang tidak rasional ini boleh digantikan dengan idea yang lebih rasional. Kaunselor dapat mengajar klien dalam bagaimana menerapkan pendekatan ilmiah dalam keadaan berfikir sehingga klien boleh menghayati dan meminimumkan idea-idea yang tidak rasional serta kesimpulan-kesimpulan yang tidak logik sekarang atau pada masa akan datang yang boleh menyebabkan tingkah laku yang boleh merosakkan dirinya sendiri.
Berpandukan kepada peranan kaunselor yang sangat penting dalam terapi ini, didapati bahawa terapi rasional emotif tingkah laku rasional ini sangat memberi penekanan kepada aspek kognitif. Saya akan menerangkan mengenai proses terapi. Terdapat 5 proses yang dijalankan mengikut teori REBT ini, iaitu peringkat yang pertama ialah kategori masalah. Pada tahap ini, kaunselor akan mengenal pasti masalah yang membelenggu pemikiran klien. Masalah mempunyai 2 bahagian, iaitu masalah luaran serta masalah dalaman. Biasanya, masalah luaran mengenai kehidupan, kerjaya, kesulitan dan lain-lain. Masalah luaran dikenali sebagai konsep A, iaitu mengenai pengalaman yang mencetuskan tindakan. Manakala masalah dalaman pula dikenali sebagai konsep B, iaitu mengenai gangguan emosi dan tingkah laku yang menyebabkan mereka mempunyai kepercayaan yang tidak rasional dalam diri mereka. Akibat dan kesan dari konsep C menunjukkan klien akan mengalami masalah kemurungan, kebimbangan, perasaan rendah diri dan lain-lain. Pada peringkat yang kedua pula ialah mengetahui kepercayaan tidak rasional selepas kaunselor mengetahui mengenai masalah emosi yang dihadapi oleh klien. Maka kaunselor akan meneruskan dengan proses kedua, iaitu menentukan kepercayaan tidak rasional klien. Konsep B yang dihadapi oleh klien, iaitu sistem kepercayaan, akan menimbulkan konsep C, iaitu kesan dan akibat daripada kepercayaan tersebut. Jadi, kaunselor perlu lebih fokus pada peringkat ini agar mengetahui lebih lanjut mengenai kepercayaan tidak rasional yang ada dalam diri klien. Pada peringkat yang ketiga ialah mendorong celik akal kepada klien. Pada peringkat ini, kaunselor akan memberitahu klien untuk celik mengenai masalahnya dalam sesi kaunseling. Kemudian, kaunselor akan menolong klien untuk berfikiran positif dalam menghadapi pelbagai masalah serta menerima diri mereka apabila mengetahui masalah mereka berasal daripada sistem kepercayaan mereka sendiri. Pada peringkat yang keempat pula, kaunselor akan memberi ajaran mengenai pemikiran rasional. Kaunselor akan menolong klien untuk menangani masalah yang timbul dalam diri klien. Klien perlu bekerjasama dengan baik dengan kaunselor agar maklumat dalam proses kaunseling menjadi lebih berjaya dan efektif. Pada peringkat yang kelima pula ialah membentuk pemikiran yang baru. Apabila selesai peringkat 1 hingga 4, maka kaunselor akan menumpukan perhatian kepada peringkat yang kelima, iaitu peringkat yang terakhir dalam proses kaunseling. Kaunselor akan mewujudkan pemikiran dan pendoman yang baru dalam diri klien. Terdapat 2 bahagian pada peringkat ini, iaitu aktiviti mencabar dan aktiviti penubuhan. Aktiviti mencabar ini biasanya kaunselor akan menggunakan berbagai soalan bagi menguji tahap rasional klien bagi membantu mereka untuk dengan pemikiran yang tidak rasional mereka. Apabila klien memberikan jawapan kepada soalan kaunselor, kaunselor akan menterjemahkan semula idea yang rasional secara jelas serta betul mengikut soalan yang diberikan oleh kaunselor. Dalam aktiviti penubuhan pula dilakukan untuk mengelakkan klien bagi menganti semula pemikiran yang tidak rasionalnya dalam dirinya. Klien digalakkan untuk membaca buku yang rasional, mencabar serta memberikan ganjaran dalam diri mereka apabila mereka mula berfikiran secara rasional. Isi yang lain ialah teknik terapi. Terdapat beberapa teknik yang digunakan dalam teori REBT ini, iaitu kognitif, emotif dan tingkah laku. Kognitif ialah cara klien akan mencabar dirinya tentang sistem kepercayaan yang tidak rasional dalam dirinya dan cuba untuk menunjukkan bahawa kepercayaan itu benar ataupun tidak. Ialah emotif. Kaunselor akan menolong klien dengan memujuknya untuk tidak terlalu mengikut emosinya sehingga klien mampu mencapai emosi yang lebih positif. Contohnya, klien sering berfikiran buruk mengenai dirinya sendiri dibantu oleh kaunselor sehingga klien dapat keluar daripada emosi yang negatif ini. Yang ketiga pula ialah tingkah laku. Kaunselor digalakkan untuk rakam sesi kaunseling bersama klien untuk mengamati tingkah laku klien di dalam rakaman tersebut. Kaunselor juga boleh melakukan aktiviti yang mampu menyenangkan klien agar klien menunjukkan tingkah laku yang diingini. Teori yang boleh diambil sebagai galakan kepada tingkah laku ialah melalui pelaziman operant yang memberi ganjaran atau dendaan kepada seseorang itu. Dari segi konsep REBT pula, Albert Ellis mempunyai pandangan bahawa secara asasnya manusia terlahir dengan potensi yang tersendiri, sama ada menjadi seorang yang bersikap rasional atau tidak bersikap rasional. Hal ini bermaksud manusia berkebolehan untuk menentukan kehidupannya, misalnya membaiki diri sendiri, membantu secara sosial dan juga dapat kesempurnaan diri, ataupun membuat keputusan untuk merosakkan diri sendiri dan mengelakkan diri daripada terus berkembang. Albert Ellis telah memperkenalkan model ABC sebagai asas strukturnya. Melalui teori ini, kaunselor dapat memahami perasaan, pemikiran, kisah silam atau memori lepas dan tingkah laku kliennya. Model ini menggunakan ABC secara asas strukturnya, iaitu A mewakili activating events yang bermaksud peristiwa atau kejadian yang mencetuskan suatu gerakan balas. C pula adalah emotional dan behavioral consequences atau kesan dan akibat daripada emosi dan tingkah laku tersebut. Selanjutnya, B merujuk kepada belief atau kepercayaan berkaitan dengan A yang mencetuskan C, iaitu kesan kepada emosi.
Bagi membantu klien menyelesaikan masalahnya, kaunselor perlu menggunakan model DEF dalam membantu masalah ABC. D adalah disputing event di mana kaunselor melakukan perdebatan yang mencabar kepercayaan tidak rasional klien. Model D terbagi kepada 3 kumpulan iaitu mengenal pasti, membahaskan dan membuat perbezaan. Selanjutnya, klien akan ke tahap E iaitu efektif filosofi di mana terdapat kepercayaan baru di dalam diri klien yang telah mengganti pemikiran tidak rasionalnya. Setelah klien berjaya menggantikan pemikiran tidak rasionalnya, F akan dapat diwujudkan iaitu new feeling di mana perasaan baru terhadap kepercayaan dapat diwujudkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noktika binti Othman dengan nombor metrik 278924. Jadi pada hari ini saya akan menerangkan tentang aplikasi teori dalam setting silang budaya. Dari segi konteks budaya, kaunselor semestinya perlu memahami budaya klien mereka dengan lebih terperinci terlebih dahulu sebelum mengaplikasikan teori REBT ini terhadap klien mereka. Hal ini kerana sesetengah klien, contohnya dari Malaysia atau negara-negara selain dari negara barat, pemikiran tidak rasional mereka mungkin lahir dari segi konteks sosial budaya. Secara umumnya, REBT ini sangat sesuai untuk diaplikasikan terhadap semua masyarakat kerana ia menekankan konsep rationality kepada klien bagi mendapatkan celik akal untuk mengatasi masalah mereka. Menurut Chen 1995, aplikasi teori ini sangat bersesuaian dan bertetapan dengan budaya dan falsafah masyarakat Cina. Ini kerana masyarakat mereka yang menekankan rationality dan menitikberatkan kepentingan persepsi bagi mengatasi peristiwa atau kejadian yang sedang berlaku. Namun demikian, teori rasional emotif ini dilihat bertentangan dengan konsep keagamaan dan kepercayaan serta hubungan antara keluarga dalam masyarakat India. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kelebihan dan kelemahan teori REBT ini. Secara umumnya, teori REBT ini telah digunakan secara meluas. Ia juga digunakan untuk mengatasi masalah klien mereka dari pelbagai latar belakang masalah, misalnya masalah psikotik, masalah kemurungan dan masalah perkahwinan. Antara kelebihan teori REBT ini ialah mengenai penggunaan model ABCDEF. Model ini telah membantu para kaunselor yang baru yang ingin menjadikan panduan dalam menjalankan sesi secara berstruktur bersama klien mereka. Hal ini dapat membantu kaunselor dalam meneroka masalah klien mereka dengan lebih jelas. Selain itu, teori ini juga dikatakan sangat berkesan untuk diaplikasikan terhadap golongan remaja dalam mengatasi isu-isu seperti isu kecelaruan efektif, kecelaruan ketakutan dan penyesuaian. Walaupun begitu, teori ini juga mempunyai beberapa kelemahan. Misalnya, ia tidak dapat diaplikasikan terhadap klien yang mempunyai masalah mental atau masalah penyakit otak. Selain itu, ia juga menyebabkan klien menjadi lebih pasif. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila dilihat dalam ketika kaunselor menggunakan teori ini, kaunselor akan menjadi lebih mendominasikan sesi berbanding klien. Hal ini kerana kaunselor akan bertindak lebih aktif dan mengawal sesi, manakala klien lebih banyak mendengar dan menunggu arahan daripada kaunselor. Kesimpulannya, berdasarkan teori ini, punca individu mempunyai masalah psikologi adalah disebabkan oleh sistem pemikiran tidak rasional yang terdapat pada individu tersebut. Oleh itu, dengan menggunakan teori ini, kaunselor dapat membantu klien mengubah pemikiran tidak rasional kepada pemikiran yang lebih rasional, iaitu dengan menggunakan beberapa teknik. Antaranya ialah teknik kognitif, teknik emosi serta teknik tingkah laku. Di samping itu juga, dengan menggunakan model ABC yang terdapat dalam teori ini, ianya membantu kaunselor untuk memahami perasaan, pemikiran serta tingkah laku yang berkaitan dengan kliennya. Sekian sahaja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.